Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSMT Kata 4 bab 8 sukatan data serakan tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 sukatan serakan dan standard pembelajaran 8.2.5 membandingkan dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 228 sehingga 234. Jadi bagaimanakah untuk kita membandingkan dua set data? Apakah nilai yang ingin kita gunakan? Adakah ia nilai julat antara kuartil, variance ataupun sisihan piawai? Jadi, untuk membandingkan dua data, kita akan menggunakan sisihan piawai. Dan ini adalah rumus untuk sisihan piawai. Persoalannya, mengapakah kita memilih sisihan piawai? Antara sebabnya adalah yang pertama, sisihan piawai ini dia menunjukkan jarak data dengan nilai mean ataupun nilai purata. Nilai sisihan piawai ini menunjukkan lagi kecil nilai sisihan itu bermaksud dia lagi dekat dengan nilai purata. Sebelum itu, kita kena pastikan bahawa nilai purata adalah sama terlebih dahulu di antara dua set data yang hendak kita bandingkan. Dan akhir sekali, nilai sisihan piawai yang kecil ini menunjukkan set data adalah konsisten. Kata kunci di sini adalah kita hendak pastikan data yang kita pilih itu adalah konsisten. Mari kita lihat contoh soalan. Di dalam contoh ini, kita ada dua orang pelajar iaitu Ziad dan juga Latif menunjukkan markah ujian bulanan untuk ujian matematik. Persoalannya sekarang, siapakah yang perlu dipilih untuk mewakili kelas ke pertandingan kuis matematik peringkat sekolah? Jadi di sini kita hendak pastikan pelajar yang hendak dipilih adalah pelajar yang mempunyai markah yang baik dan dalam masa yang sama mempunyai pengetahuan yang konsisten. Jadi kita akan uji kedua-dua set data ini. Pertama sekali kita perlu dapatkan nilai mean ataupun nilai purata untuk Ziad dan juga Latif. Kita menggunakan iaitu X bar sama dengan sigma X per N, iaitu hasil tambah X bahagi dengan jumlah data. Kita lihat untuk Ziad, kita akan tambahkan markah Januari sehingga Septembernya di sini. Dan kemudian kita akan bahagikan dengan 5. Di sini kita ada 5 kali ujian. Dan kita akan dapat nilai mean untuk markah Ziad adalah 63.4. Seterusnya kita lihat pula mean untuk Latif. Dan kita dapati nilai mean untuk Latif adalah juga 63.4. Jadi bermaksud Ziad dan Latif mempunyai markah purata yang sama banyak. Seterusnya kita akan uji pula menggunakan sisihan piawai untuk melihat sama ada Ziad ataupun Latif yang lebih konsisten. Jadi untuk sisihan piawai, kita ada rumus dia. Kita akan gunakan rumus ini. Kemudian untuk langkah pengiraan, kita akan masukkan ke semua nilai-nilai yang kita dapat dalam jadual di atas ini. Kemudian seterusnya kita boleh terus menggunakan kalkulator saintifik kita. Kita akan tekan menu, kemudian kita akan tekan 6. Seterusnya kita akan ambil nombor 1 iaitu variable. Tekan 1. Seterusnya kita akan masukkan nilai-nilai bagi markah ujian Ziad dan juga Latif. Kita buat yang Ziad dulu. Markah pertama dia 55. Tekan 55 kita tekan sama dengan. Kemudian 45 sama dengan. 80 sama dengan. 60 sama dengan. 77 sama dengan. Untuk mendapatkan nilai sisihan piawai, kita akan tekan option OPTN dan juga tekan 3. Dan di sini telah dipaparkan semua maklumat yang kita kehendaki. Jadi, nilai sisihan piawai untuk markah Ziad adalah 13.276. Kemudian kita lihat pula untuk sisihan piawai bagi markah Latif. Sama seperti Ziad, kita masukkan semua nilai di dalam rumus kita. Kemudian kita terus tekan kalkulator sama seperti langkah untuk Ziad sebentar tadi.
Dan jawapan yang kita akan dapat di sini adalah 6.151. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat perbezaan nilai sisihan piawai di antara Ziyad dan juga Latif. Jadi yang mana satukah hendak kita pilih? Jadi di sini kita akan ambil nilai yang lebih kecil. Jadi nilai yang lebih kecil di sini jatuh kepada Latif. Maka Latif lah yang akan dipilih untuk mewakili kelas untuk pertandingan kuis matematik peringkat sekolah nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula contoh kita yang kedua. Contoh ini diambil dalam buku teks. Contoh 14 muka surat 234. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang untuk menyiapkan sesuatu kerja. Di sini kita ada kilang A dan juga kilang B. Hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Kali ini kita akan mengira min dan juga sisihan piawai seperti mana yang dikendaki di dalam soalan. Kita akan pecahkan kepada kilang A dan kilang B terlebih dahulu. Untuk mencari min, kita akan gunakan X bar sama dengan sigma X per N. Kita tambahkan ke semua dan kita bahagikan dengan 20. Di sini kita ada 20 orang pekerja. Jadi di sini kita lihat kilang A, 3 orang pekerja bekerja selama 5 jam. Jadi kita akan ambil 3 darab dengan 5. Kemudian tambah dengan 2 orang pekerja, masa bekerjanya adalah 6 jam. Jadi 2 darab 6. Dan begitulah seterusnya. Kita buat macam ni. Kemudian kita bahagikan dengan 20. Dan kita akan dapat minnya adalah 7.1. Kemudian terlihat pula untuk kilang B. Sama seperti kita membuat pada kilang A tadi. Kita ambil untuk 5 jam ada seorang. Jadi 5 di sini. Kemudian untuk 6 jam ada 5 orang. Jadi 5 darab 6. Kemudian tambah 7 darab 7 dan seterusnya. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan pekerja iaitu 20 orang. Dan nilai min yang kita dapat di sini juga 7.1. Kemudian kita akan mengira sisihan piawai pula. Sisihan piawai untuk kilang A. Jadi seperti mana kita buat sebelum ini, kita akan tekan kalkulator juga. Kalau kita lihat di sini, ada 3 darab 5 kuasa 2. Bermaksud 5 ini ada 3 kali. Kita lihat di sini. Yang bekerja 5 jam, menyiapkan kerja dalam masa 5 jam, ada 3 orang. Jadi kita akan buat 3 darab 5 kuasa 2. Dan seterusnya lah. Sama juga. Kemudian bahagi dengan 20, tolakkan dengan min. Kemudian kita akan tekan kalkulator sebagaimana kita selesaikan soalan contoh 1 sebentar tadi. Dan kita akan dapat jawapannya 1.261. Seterusnya terlihat kilang B pula. Kita masukkan data-data ini untuk jalan pengiraan. Dan seterusnya kita akan tekan kalkulator. Dan kita akan dapat 1.044. Jadi berdasarkan kepada nilai sisihan piawai, kita boleh dapatkan jawapannya, iaitu pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Jadi kita dapati bahawa adalah pekerja kilang B. Apakah justifikasi kita memilih kilang B ini? Kerana nilai sisihan piawainya lebih kecil berbanding kilang A. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latihan buku teks praktis sendiri 8.2i muka surat 234. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.